inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan untuk sampai untuk mengerjakan ibadah haji. Istilah kemampuan ini juga diambil kira dari sudut kota haji. Kota haji menjadikan seseorang itu mampu atau tidak. Walaupun dia mampu di sudut keuangan tetapi namanya tidak tersenarai dalam kota yang dibenarkan, maka dia dikira tidak mampu dan dia dikira tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dalam bahasa mudah, sebagai contoh, maksud kota haji itu sebagai contoh dalam negara-negara OIC, kota haji secara rasmi termasuk negara Malaysia adalah berpandukan kepada Mesyuarat Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC tahun 1978, di mana pihak kerajaan Arab Saudi menetapkan kota haji bagi setiap negara adalah pada kadar 0.1% daripada jumlah penduduk sesebuah negara berasaskan perangkaan prospek populasi dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations. Justru secara mudahnya kota rasmi Malaysia yang terkini adalah sebanyak 30,200 orang. Maka kota ini dikira sebagai kemampuan. Dalam arti kata, kalaulah ditakdirkan nama kita belum tersenarai, maka kita belum lagi diwajibkan. Walaupun kita ada kemampuan, walaupun ada kesihatan, walaupun ada keuangan, namun apabila nama masih belum tersenarai, maka berdoalah banyak-banyak kepada Allah agar kita segera dijemput oleh Allah. Kerana yang barangkali kita risau, faktor kesihatan makin menurun dan seumpamanya, maka di pihak lembaga tabung haji sebagai contoh, maka buatlah surat rayuan dan seumpamanya, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan surat rayuan itu maka menjadikan seseorang itu dapat melaksanakan ibadah haji, boleh melaksanakan kewajipan dan tuntutannya dengan baik, dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya.
Johor Bahru 106.2. Mak, nak tahu tak? Ada satu Al-Quran ni, Al-Quran Al-Mujawad keluaran Telaga Biru. Saiz lebih besar, tulisan lebih besar, kertas tak silau, tak penat mata membaca. Mak pernah dengar Al-Quran Al-Mujawad ni lengkap dengan hukum tajwid dan penerangan di setiap muka surat tu kan? Al-Quran Al-Mujawad ni pernah menang anugerah jodoh telaris Yayasan Buku Negara, Mak. Menarik ni. Mak nak bagi tahu semua kawan-kawan lah. Boleh sangat, Mak. Hubungi je Telaga Biru di 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Asma binti Harun selaku pengasas dan penaung NGO Sahabat Amal Care ingin mengajak tuan-puan yang budiman dan dermawan untuk melaksanakan ibadah korban bersama kami. InsyaAllah kami komited dan telus dalam menjalankan amanah tuan-puan. Hubungi kami 011-2088-7961 011-2088-7961. Semoga korban ini membawa kita ke syurga. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, Ikim dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama Ikim dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Anda kini sedang mendengar Destinasi Ikim bersama Mona Jasman. ستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا عجابا نفسك بالعلم تحررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع
لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا وأكثر السؤال وأطلق الخيال كن فضوليا فضوليا ركض كن فضوليا فضوليا كن فضوليا كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال. Apalah nilai RM750? Andai ia mampu menggembirakan orang-orang Yaman dengan daging korban anda. Mereka menunggu untuk merasa daging korban daripada anda yang dermawan. Hubungi Kasih Insan di 012-703-0788 atau layari kasihinsan.org. Ingat korban. Ingat korban Yaman. Chantiva 750 digunakan secara tradisional untuk melegakan sakit sendi dan otot. Mak, kenapa muram je? Mak risau sakit lutut mak ni. Jangan risau, Mak. Saya dah dapatkan tablet Chantiva 750 dari farmasi. Makanlah 1 biji sehari. Dapat legakan sakit sendi dan otot tu. Wah, bagusnya. Tablet Chantiva 750 melegakan sakit sendi dan otot. Hubungi 0376100030 untuk info. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Assalamualaikum. Tok Abah kat sini ya. Berhajat untuk melakukan korban tahun ini, jom bersama serantau Muslim. Firman Allah SWT dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Kurban dengan serantau Muslim harganya berpatutan. Gambar bahagian kurban pun anda dapat dan anda juga akan dapat sijil pernyataan dan boleh juga dapat e-book eksklusif tahu. Memang berbaloi. Sertai korban mudah bersama serantau Muslim, layari korbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kota Baru 89.8
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang setia bersama kami di rancangan Imanuna pada Khamis petang 5.15 petang setiap hari Khamis, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita alhamdulillah berada pada muka surat 179 bagi cetakan buku yang baru terbit ini. Untuk edisi Arabnya muka surat 179 dan terjemahannya adalah 154. Segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang berada di rumah boleh membukanya insya-Allah. Yang sedang memandu harap kekal memandu dengan selamat agar sampai di destinasi dengan aman sentosa insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada perbahasan petang kali ini adalah membahas tentang sifat ilmu. Maka dalam hal ini Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Al-Muqaddimatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wal ilmu sifatun yang kashifu biha al-ma'lumu ala ma huwa bihi. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan yaitu sifat ilmu. Ilmu ialah maksud ilmu adalah yang mengetahui, ialah sifat yang dengannya dapat menyingkap al-ma'lum, iaitu perkara yang diketahui atau objek yang diketahui sesuai dengan hakikatnya. Ini adalah sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu sifat ilmu ialah sifat yang tersikap dengan sifat ini segala objek yang dapat diketahui sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Maka untuk menjelaskan atau menguraikan setiap perkataan Al-Imam As-Sanusi ini, perlu kita bahas dulu sifat ilmu. Jadi ilmu ini memiliki erti iaitu tahu. Alima ya'lamu ilman, telah mengetahui, akan mengetahui, ilman, pengetahuan misalnya. Maka sifat ilmu bagi Allah, dia didefinisikan iaitu sifat yang dengan sifat ini tersikap segala maklumat sesuai dengan kenyataannya. Maka apabila membahas tentang sifat, apakah itu sifat? Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu yang dimaksud dengan sifat Allah atau sifat itu ialah perkara yang berada dan berdiri pada zat. Ini namanya sifat. Jadi ilmu ini bukan zat. Ilmu ini adalah sifat yang berdiri pada zat. Itu yang pertama kita kena jelaskan. Sebab itu dinamakan sifat. Lalu yang kashifu, yang kashifu berarti inkashafa, yang kashifu inkishafa.
Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan inkasyafa, yang kasyifu inkishafan, ia diambil dari perkataan bahasa Arab kasyafa. Maksud dia buka. Inkasyafa menjadi terbuka. Kasyafa menyikap. Inkasyafa tersikap. Tersikap, terzahir. Itu maksud dia inkishaf. Yang kasyifu. Lalu apakah yang dimaksud dengan yang kasyifu tersikap tadi? Al-Imam As-Sanusi di dalam syarahnya dia menjelaskan annahu yattadihu dhalikal ma'lumu liman qamat bihi tilka sifatu wa yatamayyazu an ghairihi ittidahan la khafa'a ma'ahu. Iaitu maksud inkasyafa yang kasyifu tersikap ialah menjadi jelas. Menjadi jelas perkara yang diketahui tersebut bagi orang yang bersifat dengan sifat ini, sifat ilmu tadi. Lalu dan ia berbeza, menjadi beza dengan lainnya iaitu dengan jelas yang tidak ada kesamaran atasnya sama sekali. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Berarti ilmu Allah ini berbeza dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk ini walaupun ia inkishaf juga, iaitu tersikap, kita tahu. Dari tak tahu kita tahu. Cuma Allah SWT sifat ilmunya bukan dari tidak tahu kepada tahu, tapi dia tahu sejak azali. Itu bukan pembahasan. Cuma yang kasyifu di sini bermaksud ilmu Allah ini bukan seperti kita. Kita ini ada yang masih zon, sangkaan, dugaan kuat. Contohnya mendung. Kita kata, ini akan hujan. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu sesuai hakikatnya. Bukan sekadar zon. Dugaan kuat, bukan. Sangkaan kuat, bukan. Bukan juga ilmu Allah ini syak, iaitu ragu-ragu. 50-50, 50%, bukan. Bukan juga waham, 25%, bukan. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu yang mana Allah SWT mengetahuinya tanpa ada kesamaran sama sekali. La khafa'a mahu. Jelas dan tidak ada yang iltibas, yang tertutup atau terlindung dengan perkara yang lain. Bahkan Allah SWT tahu secara pasti. Kan? Ini. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan yang kasyifu. Yang kasyifu tadi tersikap dia dengan sifat ilmu tadi. InsyaAllah kita akan syarahkan pada setelah ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedang cari, ku ingin jalan sana untuk fisiknya. Semua ku beri, bagaimana ku pulang, aku sedang cari, ku ingin jalan sana untuk fisiknya, untuk fisiknya. Manakala para imam
ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kefarduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka, serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Ta'ala, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini tak akan putus selama-lamanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia, lagi mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab salam si penziarah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajma'in. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu. Nyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan untuk para pendengar, masih lagi bersama anda di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini masih bersama untuk kita membincangkan lagi sifat ilmu dari kitab Al-Muqaddimat, dan masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Kiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk kita sambung kembali bersama Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu muallif atau al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan, yaitu sifat ilmu Allah itu adalah sifat yang kasyifu, tersikap biha, dengan sifat ilmu ini. Jadi perkataan biha ini menunjukkan bahawa Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu yang dengan sifat ilmu ini tersikap. Ini. Lalu apa yang tersikap? Al-ma'lumu. Al-ma'lumunya ini, yang dimaksud dengan al-ma'lumu, iaitu perkara yang diketahui. Iaitu perkara yang diketahui, atau kita panggil juga dengan ta'alluq daripada sifat ilmu ini. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sifat ilmu. Dia tahu apa yang diketahui. Diketahui perkara maklum, perkara yang diketahui atau objek yang berada pada ilmu Allah. Lalu penjelasan dia, apa sahaja yang berada di dalam ilmu Allah, Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala menjelaskan, kullu ma yasihhu an yu'lama, iaitu segala apa, segala sesuatu yang sah untuk diketahui, itu dipanggil dengan ma'lum. Wa huwa kullu wajibin wa kullu mustahilin wa kullu jaizin. Berarti segala sesuatu yang sah untuk diketahui itu adalah semua perkara yang wajib, semua perkara yang mustahil, dan semua perkara yang harus. Perkara yang wajib apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Esa. Wajib akli kita kata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Allah SWT itu wujud. Allah SWT itu sedia ada. Allah SWT itu bersifat dengan sifat kalam, bersifat dengan sifat sama, basar, maha mendengar, maha melihat. Ini semua wajib akli. Perkara yang akal kata mustahil tidak ada. Mesti ada. La yatasawwaru fil akli adamu. Akal tak dapat menggambarkan ketiadaan perkara tersebut. Berarti apa yang dimaksudkan dengan ta'alluq bagi sifat ilmu itu adalah makluk, perkara yang diketahui. Apa sahaja, segala apa yang sah untuk diketahui. Apa saja yang sah untuk diketahui? Pertama, perkara yang wajibat secara akal. Akal kata mesti ada, iaitu Allah SWT tahu, iaitu zatnya esa, sifat-sifat wajib baginya. Semuanya itu berada pada pengetahuan, pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kullu mustahilin, segala perkara yang mustahil. Mustahil bagi Allah ada anak. Mustahil bagi Allah sekutu. Mustahil bagi Allah mati. Mustahil bagi Allah dari tiada kepada ada. Mustahil bagi Allah menyamai manusia. Mustahil bagi Allah itu tidak kekal. Tadi sebut fana. Ini semua mustahil. Berarti Allah Maha mengetahui bahawa tiada baginya sekutu, tiada baginya anak, tiada baginya beranak, tiada baginya persamaan dengan makhluk dan lain-lain. Allah SWT Maha mengetahui. Wa kullu jaizin, dan Allah SWT juga Maha mengetahui dengan segala perkara yang jaiz, yang harus. Apa yang dimaksud dengan perkara yang jaiz, yang harus? Seperti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui harus wujudnya alam, dan Allah SWT mengetahui segala isi alam, kerana alam ini harus. Kewujudan kita ini harus. Tuan-tuan dan puan-puan, tak wajib. Boleh wujud, boleh tak wujud. Allah SWT memilih kita wujud, berarti harus. So kita ini berada di dalam ilmu Allah SWT. Segala-galanya, yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Hatta walaupun sekecil-kecil partikel sekalipun. Every single thing, every piece, setiap partikel. Mula dari jumlah batu yang berada di lautan, jumlah ikan yang ada di lautan, every single butir, Allah SWT Maha mengetahui. Ini adalah sifat ilmu Allah. Berarti Allah mengetahui apa, tuan-tuan dan puan? Iaitu mengetahui segala sesuatu yang sah untuk diketahui. Seperti perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Secara juz'i, secara partikel. Of course, universal pun diketahui. Dan ilmu Allah itu qadim, sedia ada. Bukan dari tidak tahu lalu tahu. Bukan dari tidak tahu buat kajian akhirnya tahu. Tapi sedia tahu. Itu namanya maklum. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Ala ma huwa bihi, iaitu sesuai dengan kenyataannya. Maksud dia apa? Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita. Menjelaskan kepada kita bahawa ilmu Allah ini adalah suatu ilmu yang benar, sesuai dengan kenyataan. Berbeza dengan ilmu makhluk. Misalnya kita, kita sangka kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Orang berangkat, dia dah baca habis, dia pergi ujian, ambil ujian. Dia baca soalan, dia tahu jawapan dia, dia pun jawab. Dia yakin dengan jawapan dia.
Tengok-tengok bila result keluar, soalan tu dia salah. Ternyata soalan itu dia salah jawab. Berarti belum tentu apa yang berada pada pengetahuan dia itu sesuai dengan kenyataan. Tapi Allah SWT segala-galanya diketahui secara hakikatnya. Tiada yang terselindung padanya. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan jelas dan pasti. Ini. Lalu dia kata, Al-Imam Sanusi kata, wa tasrihun ala sabili tawkidi bi ikhrajil jahli al-murakkabi. Berarti dari penjelasan ini, Al-Imam As-Sanusi rahimahullah menolak atau mengecualikan jahil tidak tahu disebabkan oleh jahil murakkab. Jahil yang tersusun, compounded ignorance. Means, maksud dia apa? I'tiqadu amrin ala khilafi ma huwa bihi. Percaya pada suatu perkara yang berbeza dengan kenyataannya. Maksud dia, bukanlah ilmu Allah itu mengetahui sesuatu. Jadi Allah SWT ni mengetahui sesuatu, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Tidak. Allah SWT mengetahui segala sesuatu secara hakikatnya. Alamah huwa bihi. Secara ontologinya. Hakikatnya. Itu dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi doktor dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sidi Al-Utbi adalah seorang guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Dikisahkan riwayat dari beliau. Pada satu hari, aku sedang duduk di sisi makam junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki Arab dari desa, mengucap salam di sisi makam baginda dengan katanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam ke atasmu ya Rasulullah. Hamba telah mendengar firman Allah dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan kalaulah mereka ketika menginaya diri mereka sendiri datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Maka inilah hamba datang kepadamu ya Rasulullah, memohon ampunan terhadap dosaku dan meminta syafaatmu kepada Tuhanku. Kemudian si Arab desa melafazkan dua bait syair. Ya khaira man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibihinna al-qa'u wal akamu. Nafsi al-fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-judu wal karamu. Duhai junjungan termulia yang bersemadi di bumi akan tubuhnya, lalu semerbaklah keharuman lembah dan bukit kerananya. Jiwaku jadi tebusan kepada kubur yang engkau menghuninya. Padanya ada pribadi suci yang pemurah lagi mulia. Sidi Al-Utbi seterusnya berkata, sesudah itu aku rasa mengantuk lalu tertidur. Maka bermimpilah aku bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepadaku, ya Utbi, dapatkanlah si Arab desa itu dan kabarkanlah berita gembira kepadanya bahwa Allah telah mengampuninya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Majmu' Syarhil Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu.
Muqaddimat Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala apabila membincangkan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahawa ia adalah sifat yang kita tahu sedia ada, berdiri pada zat. Tersikap dengan sifat ilmu ini, segala perkara yang sah untuk diketahui, segala perkara yang sah untuk diketahui seperti perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus, sesuai dengan kenyataannya. Jadi bukan seperti jahil muhrakab, iaitu orang yang tidak tahu, dia tidak tahu. Jadi dapat disimpulkan juga bahawa termasuk di dalam ilmu Allah daripada definisi ini, idrakus sam'i wal basari wa sairul idrakati fahiya idzan anwa'un minal ilmi. Bahawa semua yang tercapai oleh pendengaran, oleh penglihatan dan seluruh alat pencapaian yang boleh mencapai tadi, ini semua termasuk daripada jenis-jenis ilmu Allah. Berarti semualah jenis. Sama ada rasa, bau dan lain-lain, semuanya berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا مذهب الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه. Menurut Imam Sanusi, inilah iaitu pendapat atau mazhab Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Maka dari sini kita tahu kenapa Imam As-Sanusi membezakan ilmu, sifat ilmu dan sifat sama' dan basar. Sifat melihat dan mendengar. Kerana dua-dua sifat lihat dan mendengar ini berbeza dengan sifat ilmu. Ilmu ini mengetahui segalanya. Kan? Maha mendengar, Allah SWT mendengar. Kan? Mendengar, maha mendengar, Allah SWT tahu segala-galanya. Ilmu. Dia lebih umum. Sifat dengar sendiri. Sifat melihat sendiri. Ini contoh dia. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Boleh buka Q&A, Datin? Ya, boleh doktor, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih doktor, boleh insyaAllah. Untuk waktu ini ada satu soalan di WhatsApp konti 0112900404. Bertanya, doktor, bagaimana hendak memahamkan atau berhujah dengan bukan Islam bahawa kehendak Allah tidak berkait dengan perkara mustahilat? Kerana ada kawan non-Muslim bertanya, tak logik ke kalau Tuhan boleh cipta anak baginya? Bagaimana doktor? Hadirin wal hadir hafizakumullah. Justru daripada soalan ini, jelas orang non-Muslim pun bertanya, tak logik ke kalau Tuhan boleh cipta anak baginya? Ni jawapan dia macam tu. Kerana apa? Sekarang macam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ini berkehendak, betul? Ada sifat iradah, ada sifat kudrah, kuasa. Tapi kudrah dan iradah Allah ini, dia ilmu dan iradah Allah ini, iradah dan kudrah Allah ini bertakluk atau berkait dengan perkara yang mungkinat sahaja, bukan perkara yang wajibat, bukan perkara yang mustahilat. Adanya anak bagi Allah itu adalah mustahil, bukan termasuk perkara mungkinat, tapi termasuk perkara mustahilat. Bukan dalam perkara yang probability, ada kemungkinan boleh, tidak. Dia adalah perkara yang akal ni tak boleh terima kewujudannya. Itu dipanggil mustahilat. Maka sifat iradah dan sifat kudrah Allah tak berkaitan, tak berkenaan dengan perkara yang mustahilat ataupun wajibat. Dia hanya pada perkara yang mungkinat, iaitu perkara yang probability sahaja. Ini maksud dia. Jadi
Tak mungkinlah Allah SWT kenapa dia tak nak cipta batu yang sangat besar dia tak boleh pikul? Kenapa dia tak nak cipta anak baginya? Tak, itu bukan ta'aluk bagi sifat iradah dan kudrah Allah. Allah SWT berkehendak dan berkuasa pada segala perkara yang mumkinat. Bukan wajibat, bukan mustahilat. Ini maksud dia. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan ada satu soalan lagi bertanya doktor, kalau Allah tahu masa depan kita, mengapa Allah takdirkan kita di dunia ini untuk hidup agar beribadah kepadanya? Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini adalah termasuk daripada hikmah dan ilmu Allah. Jadi His wisdom, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kenapa dia pilih untuk cipta kita? Itu kita bukan bahagian kita. Kita tidak bertugas atau berkewajipan mengurus kenapa kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kan? So, maksud dia apa? Kita ini tugas dia adalah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah SWT tidak akan diperintahkan apa yang diperbuat, kita yang akan diperintahkan. So once kita dah diperintahkan, tugas kita beribadah kepada Allah semaksimum mungkin, sebaik mungkin dengan harapan mendapat redha Allah. Itu tugas kita. Jadi ditakdirkan itu adalah wisdom dia, ilmu dia, kehendak dia. Dia buat apa yang dia nak, dia tu Tuhan. Bukan kita ini tiada apa-apa, kita ni hanya hamba-Nya. Kita mentaatinya. Jadi kalau dia perintahkan seperti itulah. Kalau dia perintahkan seperti ini, seperti inilah. Dia macam tu. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Jelas kan? Ya, insya-Allah jelas doktor. Terima kasih. Ada mungkin soalan terakhir pada waktu ini doktor, ada yang kata-kata sifat wajib bagi Allah ini tidak beradab, sebab macam kita kata sifat wajib bagi ustaz. Macam mana boleh akidah yang doktor ajar ini ada kata sifat wajib bagi Allah? Bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mempertikai tersebut mungkin tidak memahami pada sesi awal daripada pengajian Imanuna ini. Kita dah bahas definisi wajib. Bila kita kata sifat wajib bagi Allah, kan? Sifat wajib bagi Allah. Maka ia bermaksud apa? Bukan wajib yang kita dengar kita sebagai makhluk. Mak kata wajib solat, wajib puasa, bukan. Itu namanya wajib syar'i. Yang sedang kita bicara ini, yang kita mengaji sekarang di Imanuna ini, wajib dengan makna akli, rasional, means. Contoh dia, 1 tambah 1 wajib jadi berapa? Dia jawab, wajib jadi 2 lah. Kan? Wajib lah. Kan? Boleh tak saya tak nak guna wajib, saya nak guna mesti? Yalah, tak ada masalah bahasa Melayu. Tak ada masalah. Mesti. Tapi maksud mesti itu wajib lah. Sesuatu yang akal itu tak boleh gambarkan, melainkan 1 tambah 1 itu mesti jadi 2. Wajib 2. Ini dipanggil hukum akli. Itu adalah semiotics atau dipanggil dalam bahasa Arab ni ialah mustalahat, bahasa lughah. Jadi di dalam hal ini ulama ahli kalam dia membakukan istilah tersebut yang difahami olehnya. Kalau ada fulan bin fulan yang tak setuju, tak suka, dia tak boleh nak pertikai sebab benda itu bukan dalam bidang dia. Ini adalah bidang ilmu kalam. Dia nak pertikai dalam on his own world, it's okay. Di dalam dunia dia sendiri, in his own world, it's okay, no problem. Tapi contoh dia lah, di dalam ilmu sains ada dipanggil empirik.
dibuktikan secara empirik. Saya pertutai. Kenapa nak guna istilah empirik? Saya tak sukalah. Contoh dia. Dengan beberapa hujah saya. Orang ketawa lah itu memang istilah yang digunakan. Epistemologi. Kenapa nak kena guna epistemologi? Petikan macam mana dah itu memang orang gunakan. Tak nak ni tak. Itu istilah ya. Kan? Itu kita panggil istilah. Bagaimana ulama ahli kalam menerangkan hukum akal itu terbagi pada bagi pada 3. Wajib, mungkin dan mustahil. Sesuai dengan definisi dia. Jadi bukan su'ul adab atau tak beradab atau lain tak. Contoh murid kata sifat bagi guru. Ini bukan nama dia hukum akli. Itu namanya hukum wad'i. Ni dah tahu hukum wad'i belum? Contoh dia. Itu nama dia hukum wad'i. Atau hukum taklifi. Atau hukum yang dia wadi'. Ada yang meletakkan dia. Syarat nak jadi pensyarah, dia kena datang sekian, dia kena mengajar banyak berapa jam. Ini adalah wajib bagi dia. Tapi bukan wajib dengan makna dengan makna akli, itu wajib dengan makna wada'i qanuni tadi. Misalnya. So kena bezakanlah konteks dia. Ini secara rasional. Wajib secara rasional. Wallahu alam bisawab. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor atas pencerahan dan menjawab soalan, insya-Allah jelas kepada para pendengar yang mendengar kita pada petang ini. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kesimpulan yang boleh kita dapatkan dalam pengajian kita pada hari ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmu. Sifat ilmu itu adalah sifat yang dengan sifat ilmu ini segala perkara yang sah untuk diketahui tersikap bagi Allah. Yang mana tersikapnya bukan tidak ada daripada ada, bukan daripada tiada kepada ada, tapi sedia ada, kerana sifat ilmu Allah ini sedia ada, qadim. Dan ilmu Allah tadi adalah sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hakikatnya. Tidak seperti jahil murakkab yang disangka tahu pada hakikatnya tidak tahu. Itu dia, insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan juga insya-Allah. Dan untuk waktu ini terima kasih Dr. Aiman, dan untuk para pendengar juga untuk mendapatkan buku terjemahan kitab Ke Arah Pemerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Imam As-Sanusi. Boleh hubungi pegawai pemasaran kita 0192380466, 0192380466, Encik Johari, untuk dapatkan sekarang untuk kita sama-sama bacakan bersama Dr. Aiman dan kita fahamkan lagi lebih lanjut insya-Allah. Dan untuk waktu ini terima kasih banyak doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Menyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami.
Astaghfirullah, innallah kana tawwaban. Astaghfirullah, innallah kana Astaghfirullah, innallah kana tawwaban. 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 Astaghfirullah.